يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن عظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah makana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah wala haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar tuan-tuan dan puan semua sihat ke? Alhamdulillah, terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik yang sudi datang pada hari ini. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian berkat pada Sayyidul Ayyam, Al-Lail fi Sayyidul Ayyam, malam pada malam Jumaat, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala merezekikan kepada kita semua keberkatan, juga memberikan kita nur yang seperti mana kita nak bincang pada hari ini tuan-puan sekalian, insya-Allah. Saya kira-kira bila-bila melihat ayat ini, saya sempat membelik ataupun tengok berapa kajian tentang nurun ala nur ataupun bercerita tentang perumpamaan tentang cahaya ni. Ternyata tuan-puan sekalian ada dekat 1000 lebih kajian mengenai cahaya. Bermakna ada juga 1000 lebih tulisan mengenai nurun ala nur. Bagaimana mungkin saya nak ada 1 jam setengah nak gabungkan semua ilmu-ilmu orang duk mengkaji 1000 lebih kitab cerita pasal nurun ala nur. Saya nak letakkan dalam satu kuliah yang berdurasi 1 jam setengah sahaja. Jadi tuan-puan sekalian, apa yang sekadar termampu, insya-Allah, mudah-mudahan at least kita dengar imam membaca ayat ni dalam salat, ataupun barangkali kita membacanya dalam salat, ataupun kita membaca di apa jua keadaan. Mudah-mudahan kita dapat jis ataupun mutiara di sebalik ayat yang sangat indah ini. Dan berkebetulan tuan-puan sekalian, ayat ni jadi indah sebab Allah Azza wa Jal mewajahkan dirinya dalam ayat ini dengan gelaran nur. Kat sini saya rasa ramai nur kat sini. Ada Nurul ke ada? Nurul? Nur ada? Nur ada? Nurul tak ada? Kan? Ada nur, ada nurul. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sekalian dengan kehadiran nur-nur yang ada dekat dalam dewan pada hari ini, insya-Allah adalah keberkatan nur yang akan sampai pada kita pada hari ini, insya-Allah. Baik tuan-tuan sekalian, berkebetulan saya rasa tidak terlambat lagi kita nak mengambil semangat daripada Isra' wal Mi'raj yang baru berlaku minggu lepas. Betul? Kan? Which means kita masih lagi di awal Syaban dan benda tu berlaku di hujung Rajab, kan? Jadi tuan-tuan sekalian, ada satu ayat yang saya nak mulakan pada hari ini dan berkait rapat dengan apa yang kita nak bincang hari ini, iaitulah dalam surah Al-Isra'. Bila mana kita membaca surah Isra' ayat ke-78, anda akan jumpa ayat ini menceritakan tentang di manakah tempat pembacaan Quran yang terbaik. Sebab kadang-kadang bila mana kita tanya pada audiens ataupun saya sendiri berceramah dan saya bertanya pada audiens, dah baca Quran belum pada hari ini? Ya. Biasa kan kita dengar penceramah-penceramah tanya, dah baca Quran belum hari ni? Lepas tu, kalau saya tanya pada anda, dah baca Quran belum hari ni? Kan cakap belum kan, lain buat jadinya kan. So biasa kalau saya tanya pada orang lain, saya tanya, dah baca Quran belum? Dia pun kata, belum. Dia kata. Saya tanya sekali lagi, dah baca Quran belum? Belum, dia kata. Last sekali tiba-tiba saya tanyalah satu lagi soalan, dah solat belum? Dia kata, dah. Saya tanya, dah baca Quran belum? Dia kata belum. Saya tanya dia, dah solat ke belum? Dah. Jadi tuan-tuan sekalian, dia berlaku disaster, berlaku sedikit malapetaka dari sudut terms ni. Sebab tuan-tuan sekalian, sebab manusia pada hari ini memisahkan dua aktiviti ni sebagai dua aktiviti yang berbeza. Dia pisahkan aktiviti ni, iaitu membaca Al-Quran dan juga salat sebagai aktiviti yang berbeza.
Sedangkan Quran ayat 78 surah Isra' bagi tahu, pembacaan Quran yang paling bagus adalah ketika kita menunaikan salat. Sebab itu kalau kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aqimis salata liduluki syams ila ghasaqil lail. Lepas tu kita akan jumpa perkataan ini, wa qur'anal fajr, wa qur'anil fajr, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Allah kata dalam ayat tu ada dengar tak saya sebut perkataan Quran bila saya baca nas tadi? Dengar tak? Tapi kalau kita baca terjemahan tuan sekalian, tiba-tiba perkataan Quran tu hilang. Kalau anda buka surah Isra' sekarang ayat 78, ternyata bila anda baca nas tu dan kita baca ada perkataan Quran tu, tapi bila baca terjemahan, Quran tu tak tahu gimana. Dia macam disappear, dia hilang. Tak tahu dia pergi mana. Jadi tuan-tuan sekalian, dia tak hilang. Dia tak hilang. Dan bila mana ulama tafsir menterjemahkan Quran al-Fajr ini, dia memaksudkan salat fajar. Dan ulama sebut juga tafsiran bagi Quran al-Fajr ini adalah pembacaan yang paling bagus yang Allah kata masyhud adalah pembacaan Quran sewaktu salat subuh. Quran al-Fajr, waktu fajar. Dan ada juga ulama bahasa mentafsirkan Quran al-Fajr ini adalah merujuk kepada nama lain bagi salat itu adalah Quran, dan nama lain bagi Quran itu juga adalah salat. Dia letakkan sama benda itu. Quran al-Fajr, salat subuh, salat fajar, Quran itu sendiri adalah salat. Bermakna tuan-tuan sekalian, bila tiba Isra' dan Mi'raj, saat kita mungkin barangkali kegiatan kita ataupun aktiviti kita pada malam Isra' dan Mi'raj adalah berlumba-lumba ke masjid sebab nak dengar ceramah ustaz yang kita suka, ataupun barangkali kita nak dengar balik skrip yang kita dengar tahun lepas daripada ustaz tahun lepas, kan? Jadi tuan-tuan sekalian, sepatutnya di sisi individu yang menyambut Isra' dan Mi'raj, dia bukan sekadar kena review solatnya sahaja, tetapi tidak terlepas juga kena review Qurannya sekali. Sebab Quran dan salat Allah tidak letakkannya benda yang terpisah, ianya sekali. Dia tidak berpisah. Dia datang dalam satu aktiviti yang sama. Dan tuan-tuan sekalian, satu lagi hint yang Allah sebut, cuba kita memberikan sedikit usaha yang lebih bila mana tiba waktu fajar, banyakkan membaca Al-Quranul Karim. Banyakkan waktu tu. Jadi ada dua pendapat, dan tapi kita tengok pendapat ni dari sudut kerangka yang lebih holistik. Ada setengah-setengah pendapat yang katanya daripada hadis, iaitulah waktu solat subuh kita pendekkan bacaan ataupun memilih bacaan-bacaan yang surah-surahnya pendek. Dan dikatakan bacaan terbaik dalam solat subuh adalah juzuk 29 ataupun 30. Tetapi tuan-puan sekalian, kena ingat, kenapa benda ni keluar? Macam takkanlah subuh nak kena pendekkan bacaan. Tetapi tuan-puan sekalian kena ingat, sahabat Nabi dulu dan Rasulullah dulu, sebelum dia solat subuh dia dah bangun tahajud dah. Dan waktu tahajud itu mereka telah panjangkan bacaannya. Maka tidak menjadi kesalahan bagi mereka yang bangun tahajud memendekkan bacaan. Faham tak? Waktu tahajud mereka dah panjangkan bacaan. Lalu kenapa pendek waktu salat subuh? Tak pelik lah. Jadi macam kita ni tuan-tuan sekalian, tak tahajud terkejut je memanjang. Kan? Tak tahajud terkejut je memanjang. Jadi terkejut je memanjang tuan-tuan sekalian bukan anda lah, saya. Anda tak kot. Anda jenis kategori tahajud setiap hari. Alhamdulillah. Jadi macam terkejut setiap masa tuan-tuan sekalian, kita ni cuba berikan sedikit usaha lebih membaca Quran pada pagi hari. Sebab kata Allah, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Allah kata orang-orang yang memberikan sedikit peruntukan masa yang banyak untuk baca Quran pada waktu fajar, Allah pandang pembacaan dia. Bila Allah pandang, ini juga antara masa untuk kita mendapatkan jis bagi ayat tu supaya dia menyentuh hati kita. Sebab Allah sedang beri perhatian pada kita tuan-tuan sekalian. Bukan nak kata masa lain Allah tak bagi perhatian. Tak. Tapi untuk fajar lebih sikit. Gitulah gambaran dia. Boleh faham Sekadar nak meraihkan isu ataupun perayaan yang terdekat dengan kita baru-baru ni insya-Allah. Baik tuan-tuan sekalian, hari ni kita ada satu ayat besar kita nak bincang. Iaitulah ayat yang ke-35 surah An-Nur. Boleh buka tak? Okey. Ayat yang ke-35 surah An-Nur. Okey. Kalau ada tak ada masaf, boleh ambil masaf dekat tepi tu. Kalau rasa malas juga nak pegang masaf, boleh tengok kat depan ni lah. Okey. Okey dah. Dah Okey, boleh kita baca sama-sama tak? Daripada permulaan sampai habis, min bidayah tu ila nihayah, supaya kita at least semua sekalian
Mungkin ada benda yang kita mungkin tak faham dengan penjelasan-penjelasan pada hari ini, tapi at least biarlah kita balik keluar pintu daripada Tadabbur Center tu dah ada dah pahala-pahala dan darjat yang kita bawa keluar lah. At least macam tu, insya-Allah. Okey, baik. Jom sama-sama kita baca. Kita mulakan dengan isti'adzah. Kita baca ta'awudz. Lepas baca ta'awudz tu terus baca ayat tu Tak perlu bismillah, terus baca ayat. Okey dah. Okey. Okey dah, ready semua? Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu nurus samawati wal ardh. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Baik, tuan-tuan sekalian, bila mana saya letakkan dalam tajuk hari ini dalam poster, saya kata perumpamaan cahaya Allah dalam Al-Quran. Dan tuan-puan sekalian, ini juga tanda bila mana ada perumpamaan digunakan dalam Quran, ada satu benda besar yang tidak semudah itu kita sampaikan secara direct. Ada benda-benda yang penting dan kita boleh sampaikan direct kepada orang yang kita nak sampaikan benda tu. Tetapi sometimes ada benda-benda besar memerlukan kaedah perbandingan dan perumpamaan, bertujuan benda yang besar itu difahami ataupun sekurang-kurangnya dirasai. Kadang-kadang kan ada benda besar, contohnya kan, benda besar contohnya mengekalkan persaudaraan antara adik-beradik. Lalu dalam bahasa Melayu kita ada peribahasa namanya air dicincang tidak akan putus. Kadang-kadang kita nampak, oh dengar persaudaraan sama adik-beradik, dengar gitu tak rasa apa. Tapi bayangkan tuan-tuan sekalian, tiap-tiap hari kalau kita ingat peribahasa ni, bukankah setiap kali mandi kita try untuk cincang air? Tak butuh, tak butuh, tak butuh. Nampak tak? Jadi tuan-tuan sekalian, dia macam perbandingan ini ataupun perumpamaan ini, dia membantu kita untuk mengekalkan kefahaman. Sebab perbandingan itu menggunakan mathal-mathal yang dekat dengan manusia ataupun satu tashbih yang dekat dengan manusia, supaya manusia bukan sekadar boleh faham, tapi konsisten untuk memahami. Sebab kadang-kadang peringatan itu datang, oh ustaz akan sebut, hari ini ustaz kata jagalah persaudaraan sama adik-beradik, esok ustaz kata jagalah persamaan sama adik-beradik. Ustaz nak kena ulang tiap-tiap hari. Tapi dengan ada perbandingan, adanya mathal, adanya perumpamaan, tujuannya datang untuk mengkonsistenkan kefahaman dan peringatan tersebut. So sama juga, perumpamaan cahaya Allah ni adalah satu benda yang sangat besar untuk kita faham. Lalu bila Allah datangkan perumpamaan, tuan-tuan sekalian, tujuannya adalah satu, untuk kita faham. Yang kedua, untuk mengekalkan kefahaman kita pada benda tu. Pada benda tu. Baik. Macam mana Allah menggunakan perumpamaan? Saya rasa untuk Allahu nurus samawati wal ardh saja, saya rasa mungkin separuh masa. Selebihnya tak tahu macam mana. Okey? Baik, kita cuba sehabis baik, insya-Allah. Baik. Jom pergi pada blok yang pertama saya nak pecahkan dalam ayat ni. Pertama, kita kena kupas terlebih dahulu apakah maksud Allahu nurus samawati wal ardh. Dalam terjemahan kita tulis apa? Allahu nurus samawati wal ardh, maksudnya Allah nurus sama, pemberi cahaya, as-samawati wal ardh, pada langit dan bumi. Baik. Bila kita buka tafsir, Allahu nurus samawati wal ardh ini saja tuan-tuan sekalian, sekurang-kurangnya ada 3 tafsiran. Kesepaduan ataupun kesatuan tafsiran-tafsiran ini bawa kita kepada 3 poin. So siapa pencatat nota, tolong catat 3 poin ini. Jangan terlepas 3 poin ini. Okey. Nombor 1 tuan-tuan sekalian, bila mana Allah kata Allahu nurus samawati wal ardh, nak kata nur itu tadi, nur itu merujuk kepada petunjuk hidayah. Itu nombor 1. So Allahu nurus sama, pemberi cahaya. Pemberi cahaya itu apa? Cahaya itu berupa petunjuk hidayah. Petunjuk hidayah. Kenapa dikatakan ulama ini, tafsiran ini mengatakan kenapa dia rujuk pada hidayah? Sebab ayat akhir itu Allah kata wallahu, macam ayat dia?
Mana ayat tu? Yahdillahu linurihi may yasha. Yahdillah. So nak kekalkan dia punya rhythm tu, so diletakkan ataupun mentafsirkan nur itu sebagai petunjuk hidayah. Sebab ayat itu ditutup dengan yahdillah, yahdillah, petunjuk. Sebab itu terjemahan ataupun tafsiran nombor 1, nur itu merujuk kepada petunjuk. Baik, jelas Okey, baik. Nombor 2 tuan-tuan sekalian, bila sebut nur pemberi cahaya itu, cahaya tafsiran kedua merujuk kepada cahaya fizikal. Physical light. Contoh macam ni, lampu ataupun matahari ataupun bulan. So cahaya itu dikatakan Allahu nurus sama. Cahaya yang Allah bagi itulah cahaya yang fizikal yang kita rasa pada hari ini secara fizikal. Cahaya lampu, cahaya matahari, cahaya bulan, itulah yang dikatakan nurus samawati wal ard. Itu adalah tafsiran yang kedua. Dan tafsiran yang ketiga tuan-puan sekalian, yang ni yang paling ringkas tapi paling banyak perbahasan. Hak pertama tadi kita perlukan takwilan. Oh, cahaya petunjuk. Yang kedua pun perlukan takwilan. Oh, cahaya maksudnya cahaya fizikal, matahari, bulan, lampu. Kita clear sebab ada takwilan itu. Tetapi hak nombor 3 ni paling simple. Kaedah dia pun kaedah yang sedikit salaf, tetapi paling banyak perbahasan. Iaitulah bila sebut cahaya Allah, pemberi cahaya, tafsiran ketiga menyebut cahaya itu adalah Allah itu sebagai cahaya. So nur itu adalah Allah itu sendiri. So maknanya tidak ada takwilan. 100% kita faham bila Allah nurus sama wati wal ard, Allah itulah nur. Allah itulah nur. Baik tuan-puan sekalian, saya sebelum nak pergi pada nombor 1 dan nombor 2, saya nak pergi nombor 3 dulu. Saya nak panjangkan sikit nombor 3 dan kita pergi nombor 1 dan nombor 2. Kenapa relevan tafsiran ini? Yang dikatakan nombor 1 tadi apa tuan-puan sekalian? Nombor 1? Petunjuk. Yang kedua apa? Cahaya fizikal. Yang ketiga apa tadi? Allah itu sendiri. Hak nombor 2 ni simple sebab dalil Quran sangat banyak bercerita pasal benda-benda ini. Tetapi saya nak ambil nombor 3 ni sebab kita kena silang semak dengan banyak hadis untuk kita faham kenapa ada ulama menamakan nur itu sendiri adalah Allah Azza wa Jal. Okey, boleh baik. Jom kita pergi pada poin nombor 3 tadi, iaitulah bila mana Allah Azza wa Jal menyebut Allah itu adalah nur, maka tuan-tuan sekalian kita tak nak lari nak bincang satu hadis yang disebut dalam riwayat ini. Saya dah keluarkan hadis ni. Ayat dia macam ni. Nampak tak benda yang saya biru kan tu? Okay, ni ada sahih. Tuan-tuan sekalian, bila mana kita nak bincang Allah itu adalah cahaya, satu fakta yang kita kena tahu, Allah dalam hadis yang lain, bila Nabi cerita, Nabi sebut bahawasanya Allah itu, yang cahayanya itu bukan diri Allah sendiri, tetapi adalah hijabnya. Hijabnya. So hari ini kalau perempuan ataupun sekalian muslimat, dia pakai hijab. Lalu dalam hadis ini menceritakan cahaya Allah itu adalah pada hijab Allah Azza wa Jalla. Pada hijab Allah. So cahaya yang terang daripada Allah itu datang bukan pada diri Allah sendiri, tapi hijabnya itu sendiri adalah cahaya. Ini hadisnya. Bila mana kita baca ayat ini, so dia mulakan dengan Allah tu tak tidur, Allah ni tak mengantuk. Lalu start daripada sini. Hijabuhun nur. Hijabuhun nur. So hijab bagi Allah Azza wa Jal itu adalah cahaya. Hijab bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah cahaya. Lalu tuan-tuan sekalian, Allah kata, kalaulah diberikan betul-betul apa yang untuk Allah, kalau Allah buka hijab tu, kan tadi kan hijab tu cahaya. Tapi kalau Allah dalam hadis ni bagi tahu, apa kesan kalau Allah buka hijab tu? Apa kesan kalau Allah buka hijab tu? So dalam ayat ni, lau kashafuhu la'akhraqat subuhat wajhihi ma intaha ilaihi basaruhu min khalqi. So kalaulah Allah buka hijab tu, kasyaf tu, Allah buka hijab tu, ternyata tidak akan ada manusia ataupun ciptaannya mampu tahan dengan apa yang Allah nak bagi. So tuan-tuan sekalian, ini juga membenarkan apa yang Allah sebut dalam surah Al-A'raf bila mana Nabi Musa AS nak minta tengok Allah Azza wa Jalla. Kan? Dalam surah Al-A'raf, saya ada buka tak surah Al-A'raf? Ada rasanya. Yes, ada. Al-A'raf. Bila kita buka surah Al-A'raf, ada permintaan Nabi Musa AS nak minta tengok Allah Azza wa Jalla.
So membenarkan hadis tadi sebut kalau Allah buka hijab Allah yang nur tadi tu, Allah buka nur dia, bermakna tidak akan ada satu makhluk pun mampu bertahan. Okey. So ini membenarkan apa yang cerita surah Al-A'raf bila Nabi Musa AS nak minta tengok Allah. So dia minta tengok, qala rabbi arini unzur ilaika. So Nabi Musa minta pada Allah, aku nak tengokmu ya Allah. So Allah bagi tak tuan-tuan sekalian? Allah bagi tak? Allah bagi, tapi tuan-tuan sekalian Allah bagi hint macam ni. Wahai Musa alaihi salam, kau tengok gunung tu. Okey, kau nak tengok aku kan? Okey, aku buat ni dulu. Let's see, gunung tu aku nak tunjukkan pada gunung tu dulu. Kalau gunung tu boleh tahan, bermakna kau boleh tengok. Kalau gunung tu boleh tahan apa aku tunjuk pada gunung ni, kalau dia boleh tahan, bermakna kau boleh tengok jugalah. Tetapi kalau gunung tak boleh tahan, kau tahulah apa kesan ni. Okey. Lalu tuan-tuan sekalian, qala lan tarani walakin unzur ilal jabal. So tengok pada gunung tu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. So bila mana Allah perlihatkan diri Allah, bila Allah buka hijab Allah kepada gunung, apa berlaku pada gunung? Hancur. Sebab itulah bila mana peristiwa Isra' dan Mi'raj tu kita tahu Nabi berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha. Tapi Nabi sendiri bagi tahu yang dia jumpa Allah itu bukanlah Allah yang betul, tetapi cuma hijab Allah. Cuma hijab Allah. Sebab itu bila Nabi dah berhijrah ke Madinah, kan? Peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku hujung-hujung Nabi dekat Mekah. So berlaku peristiwa hijrah sampai dekat Madinah. Ada seorang sahabat namanya Abu Dhar Al-Ghifari. Pernah dengar nama sahabat ni? Kan? Abu Dhar Al-Ghifari. So bila Abu Dhar Al-Ghifari datang jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, ra'aituka rabbuk. Adakah kamu nampak Tuhan kamu ya Rasulullah? Maksud kamu Isra' dan Mi'raj tu? Kamu nampak tak Tuhan waktu time kamu Mi'raj tu? So apa respon Nabi SAW? Nabi sebut, ra'aita rabbak. So ditanya oleh Abu Dhar, kamu nampak tak Tuhan kamu? Nabi pun respon, ni hadis Sahih Muslim. Okey, ni lepas peristiwa Mi'raj. Dia kata, qala nurun. Nurun. So bila mana ditanya oleh Abu Dhar kepada Rasulullah, nampak tak Allah? So Nabi pun sebut first kalimah Nabi keluar dekat mulut daripada Sahih Muslim, nurun. Cahaya. Anda bayangkan ketakjuban Nabi melihat cahaya. Bila ditanya pada Rasulullah nampak apa, cuma Nabi boleh sebut nurun. Nurun anna arah. Nurun anna arah. Anda nampak tak cara Nabi susun perkataan ini? Cara Nabi susun perkataan ni. Sepatutnya inni arahu nurun ataupun inni ara nurun. Tapi nurun anna arah. Cahaya sesungguhnya aku lihat. Anda apa beza tak? Sepatutnya sesungguhnya aku melihat cahaya. Ini ayat standard. Tapi sekarang ini jadi terbalik. Cahaya sesungguhnya aku lihat. Apa yang dah faham? Ketakjuban. Dan satu lagi, Nabi nak ajar kita tidak ada boleh overtake Allah Azza wa Jalla. Tidak ada benda yang boleh mendahului Allah Azza wa Jalla. Dari sudut bahasa ke apa jua, tidak boleh mendahului Allah. Sebab itu bila mana ditanya pada Rasulullah, nurun. So Allah tu dulu. Anna arahu. So apa yang Nabi nampak bukanlah Allah yang sebenar, tetapi Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad cuma hijab saja. Hijabuhun nur. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memang logiklah bila mana Allah buka tu gunung tak mau tahan. So kalau nak kata gunung tak mampu nak tahan, macam mana manusia nak tahan? Betul tak? Sebab tu apa berlaku kat Nabi Musa? Nabi Musa ni dia pengsan. Dan di pengsan tu bukan Allah perlihatkan depan dia untuk dia. Diperlihatkan untuk gunung. Nabi Musa cuma tengok gunung tu. Tapi pantulan daripada itu, tuan sekalian, pengsan Musa. Pengsan Nabi Musa alaihi salam. Boleh faham tak tuan sekalian? Dan apa yang diperlihatkan Allah itu bukanlah satu bentuk, okey, inilah cahaya Allah. No. Disebut dalam ayat surah Al-A'raf tadi kalau kita baca, anda akan jumpa perkataan tajalla. Ada tak perkataan falamma tajalla rabbuhu, falamma tajalla rabbuhu. So dalam ayat ni pun, dalam terjemahan pun dia tak tulis apa maksud tajalla. So bermakna kita dah tahu dah hijab Allah itu adalah nur. Tetapi nur yang dipertunjukkan kepada gunung itu tadi
cumalah sebesar tajalla Allah. Tajalla Allah. Bukanlah yang sebenar-benar hijab, nah cahaya, hancur gunung. Tak. Barulah sedikit tajalla Allah diberikan kepada gunung untuk melihat Allah, break, hancur. Tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Kalaulah hanya memperlihatkan nur Allah Azza wa Jal sahaja, Allah yang terbuka hijab tadi sahaja yang diperlihatkan kepada gunung pun hancur, bukankah lagi mudah untuk Allah hancurkan gunung bila tiba kiamat? Betul? Kalau semudah Allah memperlihatkan dirinya pun hancur gunung, macam mana nanti kalau Allah nak memperbenarkan cerita kiamat yang Nabi dok bawa untuk memberikan ancaman pada orang-orang Quraisy di Mekah dan orang di Madinah? Bukankah lagi mudah? Sebab itulah kalau kita baca surah Al-Waqi'ah, tuan-tuan sekalian, kita akan jumpakan gunung ni Allah cerita banyak kali dalam Quran. Wal jibala autada, tapi dalam surah Al-Waqi'ah Allah sebut macam ni. Wa buthatil jibalu bathan wa buthatil jibal mumbatha, betul? Wa buthatil jibalu batha lah kan? Mumbatha bukan? Bukan. Wa buthatil jibalu batha. Okey, anda tahu tak batha tu maksud dia apa benda? Batha ni macam ni. Batha ni macam pernah tengok tak pergi kedai mamak buat dough roti, nak buat roti nan. Tahu? Jangan kata tak pernah makan roti nan. Kesian. Tak, biasa kan anda tengok mamak ni kan. Asal roti nan je mamak kan? Kalau kita nak makan roti nan tu kan, sebelum nak buat roti nan tu kan, tukang buat tu dia akan penyek-penyekkan. Tapi sebelum penyek tu dia ada satu lagi yang memang semua orang akan buat. Penebar roti canai ke, pembuat roti nan ke, mesti akan buat sebelum nak penyek-penyekkan tu. Ada satu yang dikatakan batha. Ada kertas kosong tak? Saya displaykan untuk anda macam nak buat batha ni. Gitu. Tapi kertas ni terkorban minta maaf lah ya. Okey, ni bayangkan ni dough lah kan. Batha ni macam ni. Okey. Kan bila dough yang dah nak siap, dah ready untuk dimasak tu dia jadi macam ni kan. Tapi ni bukan dough lah. Just imagine ini dough. Okey. Kan biasa sebelum dia nak lenyek tu dia buat macam ni. Saya tak berani nak lakon tadi sebab biar anda nampak benda tu. Allah kata wa buthatil jibal, yang batha ni bukannya kertas kat depan ni, gunung ni. Tu wa buthatil jibal. Anda bayangkan gunung tuan sekalian dibuat macam tu. Habis dah lah lakonan tu. Sebab dah jatuh. Kan just imagine that. Sebab Allah kata logik lah boleh berlaku macam tu. Sebab nanti hari kiamat dalam juzuk amma Allah kata gunung ganang itu macam kapas. Macam kapas. Berterbangan macam kapas. So bila mana dah boleh buat macam tu tuan sekalian, betapa okey, satu Allah bagi tahu dalam surah, apa satu lagi, surah An-Naba, Allah bagi tahu bahawasanya gunung ini terpasak kuat kan? Dia terpaku. Tapi Allah kata, no, bila tiba hari kiamat juga, benda yang terpaku kuat pada hari ini, Allah boleh cabut sebegitu sahaja, dan Allah boleh wabuthatil jibalu batha. Akbar. Boleh faham tak? Okay. So, saya nak kembali pada poin yang asal tadi. Memang tak pelik kalau hari kiamat ni berlaku kedahsyatan, sebab pada Allah sendiri, tuan-tuan sekalian, memang kalau perlihatkan dirinya sahaja telah menyebabkan satu benda yang kehancuran boleh berlaku. Sebab itu tuan-tuan sekalian, Allah memerlukan hijab supaya manusia boleh tahan intensiti Allah Azza wa Jal, kekuasaan Allah, supaya kita boleh tenang menerima apa yang Allah nak berikan kepada manusia. Sebab itu tuan-tuan sekalian, ada je manusia yang cuba nak fikirkan zat Allah terlampau lebih, apa berlaku kat dia, gila. Betul? Dia mungkin tak boleh nak minta, ya Allah aku nak tengok umur ya Allah. Dia mungkin just berfikir terlampau dalam tentang zat Allah, apa berlaku kat dia. Tak boleh. Sebab Allah kata itu hijab aku dengan kamu. Cukup sekadar kamu tahu betapa hebatnya cahaya aku. That's it. Tak perlu nak pergi crossover. Okay? Tak perlu crossover. Sebab tuan-tuan sekalian, nanti, tak lama nanti, kita akan jumpa perumpamaan orang-orang beriman ini. Allah kata ada gelas. Kan? Al-misbahu fi zujajah. Zujajah. Nanti kita akan bincang lepas ni. Ada falsafah besar kenapa Allah kata ada hati. Sorry. Kita bagi tahu dah jawapan dia. Ada sesuatu dekat dalam gelas. Okay. Ada sesuatu kat dalam gelas tu. Kenapa Allah cerita ada perumpamaan gelas tu? So kita akan bincang lepas ni insya-Allah. So, boleh faham poin nombor 3?
So inilah relevan kenapa tafsiran menyebut nombor 3 itu bila sebut nur. Nur itu adalah siapa tadi? Poin nombor 3. Nur itu sendiri adalah Allah Azza wa Jal. Dan apa yang diperlihatkan itu cuma tajalla. Tajalla. Dia bukan diperlihatkan betul-betul. Tajalla sahaja. Sebab itu orang-orang saleh, tuan-tuan sekalian, bila mana bicaranya, dia nak merendah diri depan Allah Azza wa Jal. Kadang-kadang dia bagi nasihat. Dan nasihat itu adalah nurun, cahaya untuk orang-orang yang perlukan petunjuk. Dan dia akan kata, yang tu bukan daripada aku, tapi ini adalah tajalli Allah untuk aku, untuk berikan kepada kamu. So ini cara-cara ulama-ulama yang saleh merendah diri bila bicaranya. Merendah diri dalam bicaranya. Dia tak kata ini datang daripada aku. No. Dia kata ini tajalli Allah untuk aku, untuk sampaikan kepada kamu. Nampak tak? Dia kata segala datang daripada Allah Azza wa Jalla. Okey, boleh faham? Poin nombor 2 tadi tuan-tuan sekalian, kita buat upside down So 3 pergi nombor 2. Kenapa ada ulama mentafsirkan cahaya itu adalah cahaya fizikal? Sebab dalam Quran ada juga Allah kata sirajam munira. Matahari munira. Matahari yang bercahaya, sirajam munira. So ada juga tempat-tempat dalam Quran bila Allah nak cerita pasal cahaya matahari ataupun cahaya bulan, Allah sebut pasal benda itu adalah cahaya. Antara ayatnya adalah ini tuan-tuan sekalian. Surah Yunus, Allah kata asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran. Nampak tak? Sebab itulah ada ulama mentafsirkan bila sebut nurus samawati wal ard, dia merujuk kepada cahaya-cahaya fizikal datang daripada bulan ataupun matahari. Okey. Dan poin nombor 1 tadi apa? Petunjuk hidayah. Sebab itulah dalam Quran tuan-tuan sekalian, surah ada tak kat sini? Surah Yunus. Kenapa nombor 1 ni logik bila sebut Allahu nurus samawati wal ard, maksudnya petunjuk? Sebab dalam ayat surah At-Taghabun ayat 8 Allah kata fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Okey. So Allah menamakan Al-Quran, dan Al-Quran ni tujuannya apa? Memberikan apa kepada manusia? Petunjuk. Sebab zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. So Quran tujuannya memberikan petunjuk. Lalu Allah menamakan nama Quran yang lain wan nuril ladzi anzalna. So sebab itulah poin nombor 1 ni keluar, tafsir nombor 1 ni keluar, dia katakan nur itu maksudnya petunjuk, sebab Allah menamakan juga nama Quran yang bagi petunjuk pada manusia ni dengan nama Nurun. Nama Nurun. Okey, boleh faham So ini 3 poin yang saya nak kongsikan, 3 tafsiran yang saya dah compilekan supaya kita nampak apa perbezaan pendapat. Yang saya nak kita fokuskan pada hari ini tuan-tuan sekalian, saya tak nak pergi pada nombor 1 dan saya tak nak pergi pada nombor 2. Dia mungkin akan banyak berbicara pada yang poin nombor 3, sikit-sikit lah nombor 1 insya-Allah. Poin nombor 3 dan sikit-sikit nombor 1 insya-Allah. Can we go for that? Okay. Baik. Jom kembali pada nas itu tadi. Iaitulah bila Allah sebut, satu kita dah tahu dah Allahu nurus samawati wal ard, dah clear dah. Dan Allah sambung lagi, perumpamaannya adalah ya Allah ni ibarat mishkat. Tahu tak mishkat ni macam mana? Mishkat ni macam ni. Anda pernah pergi masjid tak? Apa soalan ni Ustaz? Kan masjid, kan ada dekat depan tu macam, bukan mimbar, apa benda tu? Mihrab. Yang macam tu. Kan? Tetapi dia macam ada lekuk dalam sikit tu. Dalam ayat ni anda akan kata lubang yang tidak tembus. Kenapa dikatakan benda tu? Sebab memang tak tembus pun lubang tu. Kan? Satu lekukan lubang tetapi dia tidak menembusi. Kan? Dia tidak tembus. Jadi tuan-tuan sekalian, yang itulah dikatakan mishkat. Dia macam benda tu lah benda tu. Macam mana saya nak cerita boleh kita tahu dah. Benda tu lah. Macam dalam mihrab tu. Lebih kurang macam tu. Okey. So Allah kata dalam mihrab ni ataupun dalam benda ni, dalam mishkat ini, Allah kata fiha misbah. So saya nak biar anda imagine perumpamaan ni terlebih dahulu. Satu, ada mishkat. Kedua, ada misbah. Misbah ni apa misbah? Setengah kata pelita ataupun mudah kata ada cahaya, ada nyalaan cahaya lah. Let's say kita katakan pelita lah. Macam nak raya rasa. Betul tak pelita? Pelita boleh faham pelita? Okey. Dan Allah kata satu dalam mishkat ni ada cahaya. Dan dalam untuk cahaya tu Allah kata al-misbahu fi zujajah. Cahaya ni pula tadi cahaya dekat dalam mishkat.
Sekarang ni pula, cahaya ni pula dekat dalam sebuah gelas. Al-misbahu fi zujajah. Zujajah ni macam kaca lah. Kaca ataupun gelas. Az-zujajatu ka'annaha durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah. Dan Allah bagi tahu macam mana nyalaan api ni berlaku sebab dia ada minyak. Dan minyak ini datang daripada syajaratin mubarakah, daripada pokok yang berkat. Dan apakah pokok yang berkat itu? Zaitunatil la syarqiyyatin wala gharbiyah. So dia datang daripada minyak zaitun dan tidak akan dijumpai dekat syarqiyah. Maksudnya syarqiyah timur, dan tidak juga dijumpai wala gharbiyah, di barat. Dan disambung lagi dengan yakadu zaituha yudhi'u walau tamsashu nar. Dan minyak zaitun itu tadi sebab terlampau bersinar-sinar, dia boleh bercahaya dalam keadaan tak perlu ada api. Kalau minyak nak bagi dia menyala, kita cucu api, nyalalah dia. Tapi minyak zaitun, kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, dia ada glow dia sendiri. Betul? Dia ada macam cahaya dia sendiri yang tak perlukan api untuk dia menyala. Kan? Yudhi walau tamsas hunar, tanpa dia bersentuhan dengan api, dia boleh bersinar dan menyala. Dan bila benda ini berlaku, nurun ala nur yahdillahu li nurihi may yasha. Baik. Sebelum kita pergi tafsiran yang takwil dalam lagi tentang perumpamaan ini, saya nak buat dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah kita jelaskan satu-satu tu. Ini tasbih kepada apa? Ini tasbih pada apa? Ini tasbih kepada apa? Boleh faham tak? Tu metod nombor satu. Metod nombor dua adalah kita ambil analogi dan perumpamaan ini secara total, dan kita buatkan dia punya tafsiran pada perumpamaan tersebut secara total. Tak perlu nak pergi satu. Tapi kena pergi satu-satu dulu, baru kita boleh buat perumpamaan secara total itu sendiri. Boleh faham? Okey. Jom pergi nombor satu dulu, Mishkat. Saya ambil daripada buku ni. Antara buku yang bagus untuk dibeli, tuan-tuan sekalian. Boleh dapatkan di Dakwah Corner Store, insya-Allah, kan? Paragons of the Quran. Cerita pasal perumpamaan dalam Quran lah. Dikarang oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi. Sangat bagus buku ni. Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi dia rakamkan pendapat-pendapat daripada Ibnu Abbas, khususnya mentafsirkan ni maksudnya apa, ni maksudnya apa, ni maksudnya apa. Okey. Nombor satu, bila sebut Mishkat, Mishkat ini merujuk kepada apa, teman sekalian? Saya pun dah lupa dah. Mishkat ini no. Mishkat ini merujuk kepada dada orang-orang yang beriman. Dada orang-orang yang beriman. Kalau Ustaz No'man, dia kata kenapa dia kata benda ni rib cage. Dia kata rib cage lah. Sebab tuan-tuan sekalian, cuba anda tengok design mihrab anda atau dekat masjid anda. Bukankah seolah-olah macam design rib cage? Kan? Macam design rib cage. Sebab tu dia macam ada lekuk dekat situ kan? Ada lekuk dekat dalam situ kan? So dia kata, No'man kata, ia seolah-olah macam design rib cage tu. Tapi Ibn Qayyim kata ini dada orang yang beriman. Ini ibarat dada orang yang beriman. Seterusnya tuan-tuan sekalian, lepas Allah cerita pasal ada dada orang beriman untuk Mishkat, lalu disambung dengan ada nur, kan? Ada cahaya. Al-Misbah. Al-Misbah ini merujuk kepada apa? Cahaya iman. Cahaya iman. So tadi dada orang yang beriman. So dalam dada orang yang beriman ada cahaya iman dalam dada dia. Dan Allah kata cahaya itu ditutup dengan apa? Gelas. Az-zujajah. Ditutup dengan gelas. Dan gelas ini merujuk kepada apa? Gelas merujuk kepada hati. Qalb. Okey. Tadi ni sudur. Ni, luaran ni sudur. Yang ini qalb. So ini gelas tu. Baik. Lalu apa lagi yang saya tertinggal untuk perumpamaan ni? Minyak. So minyak itu tuan-puan sekalian merujuk kepada Ibn Qayyim agak kritis untuk benda ni. Dia kata tuan-puan sekalian,
minyak itu merujuk kepada Al-Quranul Karim. Sebab Al-Quran sifatnya tanzil. So bila diturunkan, logiklah dia kata la syarqiyatin wala gharbiyah. Tak akan jumpa daripada timur ataupun tidak akan jumpa daripada barat. Sebab Quran tanzilul kitab la raiba fi. Sorry. Allahu akbar. Tanzilul azizir rahim. Tanzilul azizir rahim. Sebab dia diturunkan. So Ibnu Qayyim menisbahkan minyak zaitun itu, cahaya minyak zaitun, dia bercahaya, betul tak Quran? Dia tak perlukan api untuk dia bercahaya. Sebab Quran itu sendiri adalah cahaya, dia boleh bersinar dengan sendirinya. So perumpamaan minyak zaitun, mana nak tulis zaitun? Bukan zaitun nama orang ya. Zaitun ini merujuk kepada Al-Quranul Karim. Nanti kita akan sampaikan kenapa berlaku nurun ala nur. Kenapa berlaku nurun ala nur? Baik, tuan-tuan sekalian. Saya rasa sudur clear. Tetapi anda kena tahu kenapa Allah mesti sebut perumpamaan sudur dengan mishkat. Dan kenapa mesti nak kena cerita dalam perumpamaan mesti kena include juga sudur. Kenapa Allah tak perlu direct pergi pada qalb? Bukankah ini paling penting? Kan? Spiritually. Tapi kenapa mesti nak kena sebut sudur? Tuan-tuan sekalian boleh buka tak surah Yunus? Tak buka pun tak apa, saya bukakan untuk anda. Ayat surah Yunus, ayat ke-57. Surah Yunus, ayat ke-57. Baik, lepas ni, kita akan faham kenapa mesti kena include juga dekat dalam perumpamaan ini cerita pasal dada. Cerita pasal dada. Kenapa tak direct cerita pasal cahaya dekat dalam hati? Kan? Cahaya dekat dalam hati. Kenapa mesti kena include juga dada? Baik. Ayat 57 surah An-Nur menceritakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur. Wa shifaa'un lima fi sudur. Baik tuan-tuan sekalian, sebelum kita jumpa perkataan shifaa'un lima fi sudur, kita jumpa satu lagi kalimah yang sangat menarik untuk dikupas pada malam ini adalah kalimah mau'izah. Mau'izah. Mau'izah ni apa maksud dia tuan-tuan sekalian? Dalam terjemahan anda? Mau'izah. Mau'izah tu nasihat. Lalu apa beza dengan nasihah? Kenapa Al-Quran itu yang Allah kata datang pada manusia sifatnya mau'izah? Pengajaran is not correct. Kenapa tak guna ibrah? Kenapa mau'izah? Mau'izah ni tuan-puan sekalian, kalau kita buka almaani.com, mau'izah bermaksud to penetrate something, untuk menembusi sesuatu. To penetrate something. Bermaksud, bila mau'izah, satu nasihat yang akan menembusi sesuatu. Dan yang akan ditembusi adalah hati manusia itu sendiri. So Allah nak bagi tahu orang-orang yang baca Quran, ayat-ayat Allah, kalam-kalam Allah bersifat mau'izah dan dia akan menembusi hati-hati orang yang beriman membacanya. Dia akan tembus. Baik tuan-tuan sekalian. Satu, kita dah tahu mau'izah ni adalah satu kata-kata dan nasihat yang akan menembusi hati manusia. Dan saya nak tanya tuan-tuan sekalian, kalau anda balik rumah, ambil pisau, pergi tembuskan anda punya tangan tu dengan pisau tu, anda rasa apa? Sakit tak? Biasa dah. Tak, kalau kita ambil pisau, tembuskan dekat tangan tu, rasa sakit kan? Baik, so bila rasa sakit tuan-tuan sekalian, bukankah waktu itu baru relevannya penawar? Macam mana nak syifa tu relevan dan rasional kalau tak ada sakit? Betul? So mesti kena ada sakit baru syifa jadi rasional ataupun relevan dan diperlukan. Sebab itulah syifa datang nombor 2 dalam ayat ni. So mesti mau'izatun dulu, lepas mau'izah baru datang syifa pada hati manusia. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini surah apa? Surah Yunus. Yang kita bincang tadi surah apa? Surah Nur. Ini ayat 35. Kalau anda tengok satu je ayat sebelum dia. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ sambung وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ.
Mau'izah muncul sebelum perumpamaan ni muncul. Dan sangat penting kita tahu mau'izah ni sifat dia memang kena bagi sakit pada orang yang baca. Soalan, kenapa sakit? Saya bagi contoh. Bila Nabi kehilangan 2 orang yang anak yang disayang, tambah-tambah anak lelaki, Nabi hilangnya orang yang disayang, sedih tak tuan-tuan sekalian? Apa yang paling sedih kat dunia ni melainkan kita kehilangan orang yang kita sayang? Setuju? Kan lagi benda lagi sedih pada benda tu? Nah, benda yang paling sedih. Dan begitu juga Nabi. Benda yang telah menyebabkan tahun kesedihan adalah sebab kehilangan Khadijah binti Huwailid, orang yang disayang. Am al-Huzn, tahun kesedihan. Sebab kehilangan orang yang disayang. Tambah-tambah sekarang ini saya nak ambil cerita, Nabi kehilangan 2 orang anak lelaki yang dia sayang. Tambah-tambah dia berkeinginan untuk ada anak lelaki, tapi sebab Allah mentakdirkan kena jaga nasab Nabi, Allah mentakdirkan Nabi tidak boleh ada anak lelaki. Tapi Nabi boleh rasa ada anak, tapi tak boleh kekal lama, tak boleh hidup lama. Tujuannya apa? Sebab tuan-tuan sekalian, kalau Allah takdirkan Nabi anak Nabi lelaki masih hidup, bimbang orang akan berpetikaikan, atau orang akan keluarkan satu idea, anak Nabi yang lelaki ni akan jadi Nabi seterusnya. Faham tak? Sebab track record sebelum ni, siapa yang ayahnya Nabi, anak dia insya-Allah Nabi. Nabi Ibrahim anak dia siapa? Ismail, jadi Nabi. Nabi Yaqub anak dia siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. So track record tu. Tapi sebab Nabi ini khatimul anbiya, dia penutup segala Nabi, jadi Allah mesti tak boleh kekalkan kehidupan anak laki Nabi tu lama. Tak boleh. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi hilang 2 orang lelaki yang dia sayang. Lalu tiba-tiba tuan sekalian, anda bayangkan kesedihan tu disambut dengan ada pakcik dia menyambut kematian anak dia, iaitu Abu Lahab. Abu Lahab pula merahikan dengan cara Batara Muhammad. Dan tuan-tuan sekalian, tak cukup dengan itu, sedih tak? Takdir pun dah sedih. Diraikan pula oleh ahli keluarga sendiri, sedih tak? Sakit tak dalam hati? Sakitnya tu di sini kan? Kan? Sakit. Tetapi tuan-tuan sekalian, ada lagi sakit daripada tu. Apa yang lagi sakit? Tiba-tiba Allah turunkan satu surah untuk Nabi flip emotion daripada extremely sad kepada extremely happy. Saya nak tanya anda baru hilang anak yang anda sayang. Boleh tak kalau orang minta anda senyum, anda senyum? Waktu tu. Anda sedang tersangat-sangat sedih dan anda pun tahu benda paling sedih dalam dunia ni adalah kehilangan orang yang kita sayang. Tak usah baca Quran. Orang minta, senyumlah sikit. Boleh senyum tak? Boleh tak senyum? Sekarang ni bukan cerita senyum ni. Gelaklah sikit. Baru lepas kehilangan orang tersayang, anda diminta untuk gelak, tawa, terbahak-bahak. Anda boleh buat? Tak. Meskipun anda buat, sakit tak rasa dalam hati. Anda nak flip emotion daripada extremely sad to extremely happy is very very pain. Sangat-sangat sakit. Dan tuan-puan sekalian, perintah untuk menukar emotion daripada tersangat sedih kepada tersangat gembira, Allah bagi dalam surah Al-Kawthar. So, inna a'tayna kal-kawthar. Satu-satunya Nabi Muhammad, satu-satunya tempat ataupun surah yang Nabi SAW dia tak terus baca pada para sahabat. Turun ayat tu, turun surah tu, Nabi sedang tunduk kesedihan, tetapi Nabi sambut surah ni dengan senyuman. Nabi tunduk, Nabi angkat muka, Nabi senyum. Nabi senyum. Dan Nabi pun sebut, surah telah turun pada aku, inna a'tayna kal-kawthar. Dan Nabi bergembira, tuan-tuan sekalian, Nabi senyum. Tuan-tuan sekalian, apa saya nak maksudkan dengan mau'izah? Sometimes bila ayat yang kita baca tu memang akan menghentam-hentam hati, akan menyucuk-nyucuk hati. Memang. Kita rasa macam kita sedang dipukul hati kita. Kita sedang dicucuk, kita sedang ditembus hati kita. But tuan-tuan sekalian, bila dah rasa sakit dengan ayat Allah in positive way, dah rasa sakit, barulah relevan datang syifa, betul? Barulah waktu tu rasional datang penyembuhan. Macam mana penyembuh dan penawar nak relevan sedangkan kita tak sakit apa? Quran pun tak berbekas kat hati, Quran pun tak rasa kat hati. Sebab itu mau'izah dulu baru datang syifa. Mau'izah datang syifa. Dan kebetulan bila berbicara tentang nurun ala nur, sebelum nurun ala nur, Allah cerita pasal zaitun tadi. Ingat lagi tak zaitun? Zaitun, apa benda kata Imam Ibn Qayyim?
Al-Quranul Karim. Lepas cerita pasal zaitun tuan-tuan sekalian, Allah kata berjumpanya zaitun dan berjumpanya hati ataupun cahaya iman tadi tu, zaitun ada cahaya sendiri. Dalam gelas tadi ada cahaya iman bagi seorang manusia. Tuan-tuan sekalian, bila bergabung cahaya iman manusia dengan cahaya Al-Quranul Karim yang tidak perlukan api, bila bertemu, nurun ala nurin. So, dalam hati kita, kalau kita ada iman, kita sudah ada cahaya tu. Tapi bila kita baca Quran, tuan-tuan sekalian, Quran ini digambarkan minyak zaitun ada cahayanya yang tersendiri. Cahaya yang tersendiri. Dan bila bertemu dua cahaya ini, berlakulah nurun ala nur. Dan tuan-tuan sekalian, ingat lagi tak saya kata tadi, mau'izah mesti sakit rasa dia? Anda perasan tak ada kepelikan dalam ayat ni? Allah kata, zaituha yudhi'u walau tamsashu nar. Yudhi'u ni bermaksud bercahaya. Cahaya yang biasa kita dengar dalam bahasa Arab maksudnya apa benda? Nur. Lebih tepat, kalau kata dia menyala, lebih tepat kita kata macam ni. Zaituha yunawwiru ataupun yunawwara ataupun yuniru. Betul? Lebih tepat nak menyalakan tadi tu, menyalakan zaitun tu, zaituha yuniru ataupun yunawwara. Tapi kenapa Allah guna yudhi'u? Yudhi'u tuan-puan sekalian, tadi bila kita baca surah Yunus ayat ke-5, Allah guna untuk biasanya cahaya-cahaya untuk perkataan bau ataupun yudhi'u, Allah guna untuk matahari. Tempat biasa Allah guna perkataan bau, cahaya dan sebutan bau ataupun diya'un, Allah biasa guna untuk tempatnya untuk matahari. Asy-syamsa diya'an wal qamara nuran. So nur biasa untuk bulan. Diya ataupun dau Allah biasa guna untuk matahari. Diya pun maksudnya cahaya. Nuran pun masuk cahaya. Tapi diyaun, dau, yudhi'u biasa guna untuk matahari. Soalan. Matahari bercahaya dan menyala disebabkan apa pada hari ini? Kalau ikut teori kita. Teori manusia. Sebab berlaku pembakaran kan? So menyalanya matahari sebab ada berlaku burning ataupun pembakaran. So pembakaran tuan-puan sekalian, bukankah dia mengakibatkan panas dan kesakitan? Anda ambil api, cucur dekat tangan, rasa apa? Panas ke sakit? Sakit yang panas. Panas yang menyakitkan lah. So nak katanya sakit. So bukankah bila Allah kata zaitun tadi tu, Allah boleh kata sepatutnya dia datang dalam bentuk yuniru ataupun yunawara, bercahaya. Tapi sebab dia yudhi, tadi kan yudhi'u, dau, cahaya matahari kan panas sakit. So kenapa Allah menyatukan dau dengan zaitun? Sebab Allah nak bagi tahu memang cahaya ni memang akan menyebabkan kita sakit. Sebab dia mau'izah. Ingat kita tadi, mau'izah satu nasihat yang akan menembusi. Sebab itulah Allah letakkan diya'un, bukan yudhi'u, bukannya yunawwara ataupun yuniru. Sebab cahaya itu bukan memberikan anda ketenangan. Cahaya tu memang akan tenang by the end of the product. Tapi at first dia sampai pada hati manusia, dia akan mau'izah dulu. Dia akan serang dulu. Dia akan bagi kita rasa. Nabi SAW pun rasa benda yang sama. Nak tukar emotion daripada extremely sad, tukar kepada happiness, susah, sakit. Memang sakit. Tapi tuan-tuan sekalian, apa nikmat yang Allah berikan lepas Nabi bersabar dengan kesakitan? Syifa. Dapat penyembuhan. So bila Nabi sembuh tuan-tuan sekalian, Nabi tenang tak buat kerja? Tenang buat kerja. Sebab itu tuan-tuan sekalian, Allah ajar kita dengan Quran, cara terbaik kita berinteraksi dengan Quran lah bukan kita nak cari macam mana kita nak kembangkan masalah dalam kehidupan. Tapi dalam Quran banyak ajar untuk kita macam mana nak selesaikan masalah tu. So Nabi tengah sedih sebab kehilangan anak. Allah boleh je cakap macam ni sebab satu tambah lagi sedih sebab pakcik dia meraihkan kesedihan dan Nabi dengar dengan telinga dia sendiri. Boleh je Allah datangkan Nabi cakap macam ni kan. Ish, tak patutlah Abu Lahab buat macam ni. Macam kita biasa buat lah kan. Kan orang ada masalah. Lepas tu kita datang kat orang yang ada masalah tu. Kita kata, tak patut dia membawa pasal kau. Orang tu pun dah tahu dah memang tak patut. Tapi kita datang, tak patut juga. Datang nombor 2, tak patut pun dia buat macam tu. Tu apa tu? Api kecil, kita simbah lagi dengan minyak. Tapi Allah tak ajar kita membesarkan masalah. Tapi bila ada masalah, heal it. Sembuhkan dia cepat-cepat. Sebab tu bila Nabi tersangat sedih, Allah datang dekat Nabi,
Ya Muhammad, aku tahu kau tengah sedih, tapi let's heal it. Jom sembuhkan. Tapi nak sembuhkan ya wahai Muhammad, kau kena rasa sakit dulu. Inna a'tainakal kautsar, sakit untuk kamu wahai Muhammad. Tapi dengan kesakitan ini relevannya datang syifa. Kamu akan disembuhkan lepas kamu dapat sakit tu. Lepas kamu dapat sakit itu. Boleh faham? Okey. So sekarang ini dah nampak dah macam mana jadi nurun ala nur. Kenapa Allah kata qalb dalam sebutan gelas? Dan kenapa mesti ada cahaya dulu baru sebut pasal qalb? Sebab orang-orang yang beriman, hati dia macam gelas. Hati dia macam gelas. Apa falsafah yang ada pada gelas? Satu, dia transparent. Dia transparent. Dan bila transparent tuan sekalian, sebab itulah orang-orang beriman dia jauh daripada sifat munafiq. Kenapa? Sebab dia transparent, dia suka, dia telus. Dia tak suka, dia telus. Dia jauh daripada sifat hipokrit ataupun bermuka-muka. Sebab dia always transparent. Itu satu. Yang kedua tuan-tuan sekalian, walaupun transparent, jangan lupa kaca ni fragile. Kaca ni fragile. So bila kaca fragile tuan-tuan sekalian, apa tindakan kita sebab bila kita dah tahu hati kita ni fragile, kita kena buat apa? Jaga. Sebab kalau berkecai, barangkali susah sangat-sangat nak cantum balik. Sebab dia yang protect kita punya cahaya tadi tu, cahaya iman. Tapi kalau gelas dah pecah, no. Bila Allah guna gelas ni, satu benda yang sangat-sangat luar biasa Allah nak suruh guna gelas. Sebab nak buat ke tak nak? Pembelajaran Quran kita akan jadi lebih ekstrim lepas benda ni betul-betul berlaku. So anda akan lebih nampak kenapa Allah guna perumpamaan gelas. Cerita pasal gelas ni puan sekalian, dan surah Imran pun cerita pasal gelas, tapi indirectly. Okay? Gelas tuan sekalian, bila pecah, senang tak nak sambung? No, bukan soalan dia senang tak senang. Boleh tak nak sambung? Dia mungkin dapat disambungkan, tetapi tidak sempurna seperti mana sedia kala. Saya bila sebut pasal benda ni, dia bukan pasal gelas lah, pasal gula-gula yang biasa orang budak-budak kecil makan tau. Yang biasa ada macam bentuk spiral tau. Anda ingat tak? Bukan lollipop tu yang bulat, sfera tu. Sfera lah sangat. Candy tu yang macam ada spiral tu, warna-warni tu. Anda tak ingat? Anda pernah tengok cerita Kung Fu Hustle tak? Kan Kung Fu Hustle babak akhir tu kan yang dia nak sambungkan balik gula-gula tu. Tapi apa berlaku? Dia boleh dapat tapi tak sempurna sebab dah ada retak. Macam mana tiba-tiba masuk cerita Kung Fu Hustle ni? Tapi retak maknanya tak sempurna seperti mana yang asal, betul? Dia sempurna, tak ada crack. Betul tak? Tapi once dia pecah, ada possibility boleh disambungkan, tapi nearly to impossible. But when we boleh cantumkan sekalipun tuan-tuan sekalian, dia tak jadi sempurna seperti yang asal. Kan? So Allah kata bila dah tahu benda tu fragile dan benda tu transparent, satu kena jaga. So sebab transparent, orang akan nampak orang beriman tu macam tu. So kita kena jaga kita punya akhlak sebab kita transparent. Yang kedua tuan-tuan sekalian, gelas ini dia fragile, kita kena jaga sungguh-sungguh supaya tak pecah. Sebab itulah Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Imran, Allah pesan dekat Nabi, wahai Muhammad, pemanah-pemanah Uhud yang buat salah dengan kamu wahai Muhammad, kamu jangan marah kat dia. Jangan marah kat dia. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Jangan marah kat dia. Sebab kenapa Allah kata jangan marah kat dia? Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Allah kata, kalau engkau bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka lari dari sekelilingmu. Itu terjemahan. Infadda bermaksud break ataupun pecah. Infadda, to be broken. Pecah. So apa benda yang pecah tuan-tuan sekalian? Kaca. Dan kaca. Sebab tuan-tuan sekalian, Allah kata, wahai Muhammad, mereka sebelum ni ikut kamu pergi perang, dia percaya pada Allah, percaya pada Rasul. Kesalahan mereka cuma mereka terlampau cintakan kemenangan, mereka turun daripada Bukit Uhud. Lalu ya Muhammad, peristiwa yang paling besar ataupun peperangan yang paling besar kamu kena urus sekarang adalah macam mana kamu kawan nafsu kamu terhadap orang-orang yang telah mengakibatkan kekalahan dekat medan Uhud. So Allah ajar Nabi, first step, kau kena santun dia dengan rahmat Allah. Yang kedua,
jangan bersikap kasar ataupun berkeras hati. Sebab kalau kau buat benda tu ya Muhammad, lan faddu min haulik, hati mereka akan berkecai, broken. Sebab hati yang broken tu puan sekalian, Allah nak bagi tahu kenapa dalam sebutan infadda. Satu lagi faktornya adalah, ya Muhammad, dia mungkin akan ikut kamu pergi salat, dia mungkin selepas kalau kamu marah dia akan jumpa kamu ataupun dia akan tu. Tapi teman sekalian, tapi ya Muhammad, kamu akan rasai satu perbezaan pada dia. Sebab dia mungkin boleh berlakon pada luaran untuk ikut kamu, tapi hatinya sudah berkecai. Kalaupun dia bina balik, hatinya sudah ada parut, hatinya sudah ada crack. Cara dia ikut Islam seperti mana masa dia pergi perang Uhud dulu, kalau kamu berkeras sekarang, mungkin sudah tidak sama lepas ni. So ya Muhammad, dengan rahmat aku, benda ni susah, benda ni susah nak buat, tetapi sebab tu dimulakan fabima rahmatin. Kau hanya boleh buat, wahai Muhammad, jangan marah depa semua ni, kau boleh buat benda ni cuma dengan satu benda je, dengan rahmat aku. Dengan rahmat aku. Boleh faham tak tuan sekalian? Falsafah pasal kasihnya sangat besar, kaca ni sangat besar. Sebab itulah bila mana cahaya iman, ada pula kaca yang menjaga, dan kaca itu adalah qalb. Okay? Tadi mau'izah untuk mana? Qalb ke sudur? Kita baca tadi. Mau'izatun lima fil qalb ke fi sudur? Mau'izatun lima sudur ke qalb? Fi sudur. Mau'izatun lima fi sudur. Kenapa Allah kata mau'izatun lima fil qalb? Sebab tuan-puan sekalian, bila sakit tu dirasai, sakit itu dia menusuk bukan sekadar hati, tetapi dia lebih menusuk kepada hati dan juga fizikal. So bila mana syifa datang, syifa itu dia bukan sekadar nak treat spiritual kita, tapi dia juga syifa untuk kita punya fizikal. Sebab tu hikmah Allah kata syifa'ul lima fis sudur. Bukannya untuk penawar bagi penyakit hati kamu je, qalb kamu je. Tapi bila aku sebut sudur, qalb kamu pun aku akan sembuhkan, dan juga fizikal kamu pun aku akan sembuhkan. Bukti apa? Bila Nabi Muhammad bersabar dengan peristiwa ini, dia flip emotion, walaupun sakit, Allah bagi syifa pada dia. Tuan-puan sekalian, bukan sekadar spiritual Nabi saja cemerlang dan sihat, tapi fizikal Nabi pun jadi lebih baik selepas itu. Iaitulah Allah bagi apa pada Nabi? Allah bagi kota Mekah pada Nabi, Kautsar. Physically. Sebab itu Kautsar, antara terjemahan dan tafsirannya adalah kota Mekah itu sendiri. Allah bagi Muhammad kota Mekah. So Allah bukan sekadar treat hati Nabi yang sedang luka, tapi Allah juga bagi fizikal buat Nabi dengan Allah bagi kota Mekah. So adakah kita masih tak percaya yang Allah akan sembuhkan dua-dua sekali? We have to believe. We have to believe. So bila kita kena percaya tuan-puan sekalian, kepercayaan muncul dekat sini. Sebab itu tuan-puan sekalian, kenapa Nabi mampu nak buat? Sebab dalam hati Nabi sudah ada cahaya iman. Datang zaitun, datang Quran. So bila bertemu dua benda ni, there should be no problem to understand Quran. Sebab dua cahaya telah berjumpa. Nurun ala nur. Dan bila nurun ala nur berlaku, yahdillahu li nurihi may yasha. So Allah kata dengan cahaya bertemu cahaya ini, nurun ala nur, mudahlah Allah nak bagi yahdillah, nak bagi petunjuk kepada manusia. So kita kata, oh baca Quran dapat petunjuk, dah baca Quran banyak petunjuk, tapi dalam hati iman tak dihidupkan lagi. Tapi baca cahaya, baca Quran, petunjuk yang datang dalam bentuk cahaya. Macam mana nak berlaku dengan cepat perubahan? Sebab dalam hati pun tak ada iman. Datang cahaya satu pihak saja, dia tak berlaku dengan cepat. Dia akan jadi cepat. Kenapa Nabi mampu buat? Sebab dalam hati Nabi sudah ada cahaya yang kuat. Datang pula Quran, cahayanya kuat. Bertemu pula nurun ala nur. Berlakulah hidayah. Dan tuan-tuan dan puan sekalian, sebelum berlaku hidayah, tak boleh berlaku hidayah direct. Sebab tu ayat berkaitan Ramadan disebut dengan Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'ani hudan linnas. Tujuan Quran adalah untuk memberikan hidayah pada manusia. Tapi sambung lagi. Wa bayyinatim minal huda wal furqan. Allah bagi tahu nak capai hidayah direct tak boleh. Tapi kena lalu satu jalan dinamakan sebagai bayyinat terlebih dahulu. Bayyinat terlebih dahulu. Bayyinat ni apa? Penjelasan-penjelasan. Kita tak boleh nak declare kata, oh saya dapat hidayah direct daripada Allah. No.
Nak dapat hidayah daripada Quran kena lalu satu jalan dan satu proses namanya bayinat terlebih dahulu. Dan bila masa bayinat tuan sekalian, bayinat itulah yang disebutkan tadi mau'izah tadi tu. Penjelasan-penjelasan. Let's say anda nak pergi Kuala Lumpur, anda tak tahu nak pergi Kuala Lumpur. Dan anda bertanya pada saya, sebab anda perlukan apa untuk bertanya pada saya tu? Petunjuk. Yes, anda perlukan petunjuk. Tapi adakah anda terus dapat petunjuk? No. Anda kena dengar penjelasan saya dulu. Okey, exit Bangi, lepas itu jangan pergi kanan. Jangan pergi kiri, pergi kanan. Sebab exit nak pergi ke Balai Sukan Negara dengan Kuala Lumpur. Kanan. Terus je. Nak pergi mana kat KL tu? KLCC. Okey, baik. Terus ambil highway smart, tu smart, terus je sampai nampak jalan Kuan Wap Seng. So ambil kiri, straight sampailah KLCC. Yang anda dengar daripada saya itu petunjuk ke? No. Anda dengar daripada saya penjelasan. So bila petunjuk datang bila you are on that penjelasan. Faham tak? So anda bergerak ikut penjelasan tu. Petunjuk berlaku bila mana anda ikut apa saya jelaskan tadi. So you are on the track. Okey, ustaz kata kanan. So bila anda ikut kanan tu, itulah petunjuk. So petunjuk takkan berlaku selagi mana tidak ada penjelasan untuk kamu. So mesti bayinat. But sometimes bayinat tu mungkin akan datang dalam bentuk mau'izah. Oh, jauhnya. Kadang-kadang bila anda on that track, penjelasan tu kan, ustaz tadi kata macam senang sangat penjelasan tu. But on that, Allah jam pula tempat ni. But sometimes it's hurt. But tuan-tuan sekalian, bila dia sakit, sometimes kena sabar. Sebab walaupun dia sakit tuan-tuan sekalian, lama kelamaan bila teruskan juga berada kat jalan tu, sampai juga ke destinasi. Betul tak? Memang dia sometimes is pain. Jalan ini bagi tu. Tapi itulah cara yang terbaik untuk kita sampai ke Kuala Lumpur. Boleh faham tak analogi ni? Okay. So itulah gambaran. So bayinat boleh datang dalam bentuk mau'izah. Sometimes it's pain untuk kita dengar. Kan? Pain juga datang dalam keadaan macam mana? Banyak sangat petunjuk ya. Kanan kiri. Tak, stres pula dah. Memang macam itulah. So bila mana kita dah dengar banyak sangat benda tu, apa kita kena buat? Kadang-kadang kita kena catat. Kadang-kadang kita kena betul-betul faham. Dan sebab itulah ada benda yang dinamakan sebagai tazakkur. Kena ingat. Dengan banyak penjelasan, dan kita yakin penjelasan ini bantu kita untuk pergi guidance, untuk dapatkan petunjuk. So, ada benda yang kita rasa macam terlampau banyak dan aku kena ingat petunjuk ini dengan cara macam mana? Ingat benda tu ataupun hafal benda tu. Tazakkur. Boleh faham? Okay. Dan tuan-tuan sekalian, bayinatnya juga datang dari perkataan bayin. Bayin juga membentuk bayinat. Bayin juga membentuk mubin. Mubin maksud mubin apa benda? Mubin. Jelas dan nyata kan? Soalan saya, kita katakan kita nak sangat hidayah tu, dan anda pun dah tahu nak dapat hidayah mesti kena lalu jalan apa tadi? Bayinat. Bermaksud bila kita baca Quran, kita kena jelas lah kan? Kita kena faham lah kan? Betul ke tak betul? Nak hudan kan? So sebelum dapat hudan kena bayinat dulu. Dan bayinat bermaksud mendapat penjelasan yang clear, mendapat penjelasan yang jelas dan nyata. Soalan, sudahkah kita baca Quran dan kita jelas dan nyata? Kita nak sangat petunjuk, tapi sudahkah kita baca Quran dengan jelas dan nyata? Bukan jelas nyata tu kita baca kuat, kita rasa jelaskan baca Quran. Tidak. Kita faham tak apa kita baca? Okay. Ini selalu saya sebut ayat ni ataupun kupasan ni untuk merangsang pelajar-pelajar saya untuk mendalami dan belajar bahasa Arab. Tuan-tuan sekalian, ini bukan untuk menjatuhkan motivasi tau. Dengar betul-betul ayat ni sebab ini daripada Allah, bukan daripada saya. Okay? Dengar betul tapi jangan jatuh motivasi. Itu je. Boleh tak? Janji dengan saya. Boleh? Saya nak sebut ni agak pedih. Mau'izah. Mau'izah. Tapi bila datang sakit tu baru datang syifa, betul? Okay. Allah sebut dalam Quran, la taqrabus salah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. La taqrabus salah wa antum sukara. Allah kata jangan dekati salat kalau kamu dalam keadaan mabuk, sukara. Dan kenapa Allah suruh kita jauhkan diri, manusia yang mabuk ni jauhkan diri daripada salat? Sebab dia kata hatta ta'lamun madza taqulun. Sebab aku bimbang kau masuk dalam salat, kamu tak tahu apa yang kamu cakap. Okay? So asas dijauhkan seorang manusia daripada salat sebab dia mabuk.
Kenapa dijauhkan? Asasnya adalah sebab dia tak tahu apa dia sebut bila dia mabuk tu. Soalan saya tuan-tuan sekalian, saya recap balik. Allah jauhkan daripada solat sebab dia tak tahu apa yang dia sebut, dan dia berpunca daripada mabuk. Soalan saya tuan-tuan sekalian, ni deep sikit. Kita mabuk tak ini? Kita mabuk tak? Anda minum arak tak? Kita tak perlu jadi mabuk pun untuk sampai untuk kita tak tahu apa kita cakap. Betul? Tadi Allah jauhkan orang ni daripada solat sebab dia tak tahu apa dia cakap. Kan? Tetapi tuan-tuan sekalian, hari ini kita tahu tak apa kita cakap dalam solat tu? Dan kita mabuk tak? Tak mabuk pun. So tak perlu tunggu jadi mabuk. Kita pun hari ini mungkin tak tahu apa kita baca dalam solat. Dan orang-orang sebegini Allah kata kena jauhkan diri daripada solat. Tapi anda jangan faham benda ni, anda kena tak pergi solat pula lepas ni. Okay? Ini juga bermakna kita kena faham apa yang kita baca. At least mungkinlah tak faham surah-surah panjang yang dibaca oleh imam ataupun kita baca sendiri. At least tuan-puan sekalian, tolong faham surah yang wajib kita baca, iaitulah suratul Fatihah. Paling kurang. Sebab tuan-puan sekalian, dalam suratul Fatihah banyak tips-tips kestabilan kehidupan Allah berikan dalam suratul Fatihah. Kalau orang yang tidak baca suratul Fatihah dengan betul dan faham, dia akan hilang kestabilan hidup dia. Percaya je kat saya tuan-puan sekalian. Sebab dalam suratul Fatihah antara benda yang Allah ajar adalah, if you have knowledge, anda kena ada action sekali bersama-sama dengan knowledge itu. Tak boleh sekadar kita kena ada tahu, faham. Tapi tak ada tindakan daripada kefahaman itu. Sebab itulah surah Fatihah dibahagikan kepada dua. Separuh masa yang pertama start daripada bismillah sampailah maliki yaumiddin, is knowledge about Allah. Ilmu tentang Allah. Allah tu siapa? Ar-Rahmanir Rahim. Allah tu siapa? Rabbil Alamin. Allah tu siapa? Maliki yaumiddin. So tak cukup dengan knowledge. Allah kata, apa action kamu lepas kamu tahu knowledge ni? Iyyaka na'budu. Perhambakan diri hanya pada Allah. Dan wa iyyaka nasta'in. Minta tolong setelah kamu berusaha hanya pada Allah. So tak cukup dengan knowledge, kena disupport dengan amal ataupun action lah. Sebab Allah kata ada orang yang ada knowledge tapi tidak ada action, mereka ini dikategorikan sebagai dalam surah Al-Fatihah al-maghdub. Bukan sesat. Al-maghdub bukan sesat. Not actually dimurkai juga sebenarnya. Sebab maghdub lebih tepat kita katakan macam ni. Maghdub datang dari perkataan ghadabah. Ghadabah maksud dia apa? Marah. Sebab itu Nabi pesan la taghdab. La taghdab maksudnya jangan marah, jangan marah. Lebih rasa tuan-puan sekalian kita sebut macam ni. Ghairil al-maghdub maksudnya adalah yang golongan yang dimarahi. Golongan yang dimarahi. Ad-dallin maksudnya apa benda? Golongan yang disesatkan. Okey. Baik tuan-puan sekalian, kalau orang yang ada ilmu tetapi tidak ada amal, maka orang ini adalah orang yang berhak dimarahi. Sebab dia al-maghdub. Tapi orang yang tak ada ilmu tapi dia beramal ikut sedap dia je, bahkan buat benda-benda yang terlarang oleh Allah Azza wa Jal, maka golongan ini adalah golongan yang ad-dallin. Perasan tak tuan-puan sekalian? Ada satu keajaiban yang sangat luar biasa, dan insya-Allah sebab tu saya kata, faham apa kita baca dalam solat, at least Fatihah, dia membentukkan satu pemurnian iman yang sangat bagus. Antaranya Allah sebut macam ni. Anda perasan tak untuk orang-orang yang Allah muliakan, Allah sebut apa benda dalam ayat ke-7 tu? An'amta alaihim, betul? An'amta alaihim. Golongan yang Allah murka, golongan yang Allah marah tadi, apa nama golongan tadi? Al-maghdub. Golongan yang Allah sesatkan? Ad-dallin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, anda perasan tak? Sebelum saya nak tanya anda perasan ke tidak, boleh tak anda bacakan terjemahan penuh ayat 7 surah Fatihah? Bacakan terjemahan penuh. Siratal ladzina an'amta alaihim. Okey, terjemahkan. Iaitu jalan-jalan yang engkau kurniakan nikmat. Okey, yang tu betul dah, cantik. Lagi. Ghairil maghdub. Okey, bukan jalan-jalan yang engkau murkai. Bukan jalan yang engkau murkai.
Bukan jalan-jalan yang engkau murkai. Okey, tak apa, saya ambil. Yang engkau murkai. Okey, waladhdallin. Dan bukan pula jalan-jalan yang orang yang mereka yang sesat pula. Okey, yang tu betul. Nombor 2 tadi salah. Kenapa salah? Sebab anda tambahkan engkau tadi tu. Sebab yang engkau tu berlaku dekat sini tadi. Iaitulah jalan-jalan yang engkau berikan nikmat. Sebab tu fi'il an'amta alaihim. Tapi untuk yang dimarahi, Allah kata al-maghdub. Yang dimarahi, bukan yang engkau marah. Kalau yang engkau marah, sebutan macam ni. Siratal ladzina an'amta alaihim wa ughdiba alaihim wa adalla alaihim. Itu. Yang engkau murkai, yang engkau sesatkan. Macam tu sebutan dia. Tapi Allah kata, jalan yang engkau berikan nikmat, bukan yang jalan yang dimarahi dan bukan pula jalan yang disesatkan. Itu betul. Engkau tu tak ada. Ini juga tanda tuan-puan sekalian, orang-orang yang berada dekat siratal mustaqim, Allah suka untuk bersama-sama dengan orang-orang ini. Sebab tu ada Allah. Walaupun kata ganti nama dia letakkan dalam ayat ni. Dhamair. Tetapi orang-orang yang dia ada ilmu tapi dia tidak beramal dengan ilmu dia, Allah marah pada dia. Allah tak selera nak bersama-sama dengan dia. Hatta meletakkan kata ganti nama pun dalam golongan ini. Faham tak faham? Allah tak selera dengan dia orang. Sebab itu Allah tak letakkan hatta kata ganti nama. Apatah lagi nak letak nama Allah yang mulia, Allah. Hatta kata ganti nama pun Allah tak sudi nak letak bersama-sama dengan orang-orang yang Allah marah. Dan begitu juga Allah tidak sudi dan selera bersama-sama dengan orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah. Aku tak nak bersama dengan dia. Aku tak nak letak langsung kata-kata nama pada orang-orang sebegini. Nampak tak? Ini adalah fi'il. Ini adalah isim. Betul? Sebab Allah tak nak ada kaitan dengan orang-orang macam ni. Aku tak selera, kata Allah Azza wa Jalla. Boleh faham tak? So tuan-tuan sekalian, setiap kali kita baca Fatihah, sewajarnya yang hidup dalam hati kita adalah, oh Allah Azza wa Jalla nak aku berada dekat siratal mustaqim. So bila aku ada dekat jalan ni, maka dia akan menyebabkan aku an'amta alaihim, Allah is with me. Allah bersama-sama dengan aku. Tapi tolong ya Allah, aku tak nak sampai kau tak selera dengan aku, sampai kau gelar kami yang tidak beramal dengan apa yang kami tahu, iaitu al-maghdub. Dan ya Allah, jauhkan kami daripada kami tak tahu benda-benda dan kami buat benda yang terlarang olehmu, sampai kami digelar ad-dhalin. Nampak tak? So tak perlu tunggu jadi mabuk untuk tak tahu apa kita baca. Kadang-kadang ada orang yang dia tak minum arak, tapi dia pun dah memang tak tahu apa dia baca. So it's the matter of tuan-tuan sekalian. Satu, saya nak pesan, dulu saya kata betul lah tadabbur ni tak semestinya kena belajar bahasa Arab. But saya rasa orang-orang yang biasa follow saya, I have to tell you about this. Please make friend with Arabic language. Buat kawan bahasa Arab ni. Cubalah sikit-sikit. Banyak kelas-kelas tuan-puan sekalian. Sebab kalau anda first time datang, saya akan cakap benda ni. Seriously, saya tak cakap benda ni. Saya akan bagi semangat, tak apa, tak belajar bahasa Arab pun boleh nak faham Quran. Itu kata-kata semangat dulu-dulu kan. Tapi sebab anda dah lama dengan saya teman-teman sekalian, I have to tell you about Arabic language. Tolong buat kawan dengan dia. Saya tak kata compulsory, but please make friend with Arabic language. Okay? Cuba-cubalah teman-teman sekalian. Dan benda pertama yang kita kena lakukan untuk bahasa Arab adalah sekurang-kurangnya beli Quran terjemahan. Ini benda pertama. Kalau tak buat benda ni susah. Beli Quran terjemahan. Itu first thing yang kita kena buat. Yang kedua tuan-puan sekalian, ada kamus bahasa Arab. Saya dulu pun macam tu juga tuan-puan sekalian. Baca kitab Arab yang berlaku ke depan ni, tahu tak macam mana? Setiap satu tu buka kamus. Tapi ada same time hafal lah sikit kalimah-kalimah tu. Bila kita hafal kalimah dalam Quran, pun membantu kita untuk kita mendalami bahasa Arab sebenarnya. Kan? Cuba-cubalah ambil dah seorang yang paling panjang kita hafal, at least tahu terjemahan dia. Membantu sangat tu. Sangat membantu. Apa surah paling panjang hafal? Al-Kawthar. Apa surah paling panjang? Al-Fatihah paling panjang. Al-Baqarah. Masya Allah. Baqarah paling panjang. Al-Mulk. At least ambil Al-Mulk. Dapatkan terjemahan Al-Mulk. Sebut tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dah faham dah. Maksudnya apa? Boleh InsyaAllah 9:25. Baik, saya nak recap untuk yang terakhir. So Allah kata ayat An-Nur ayat 35, boleh faham kan sekarang ni kan apa yang dia nak masukkan dengan perumpamaan ni.
So Allah ada visi yang besar. Bila mana Allah sebut Allahu nurus samawati wal ard, ada 3 poin dekat Allahu nurus samawati wal ard. Nombor 1 benda tadi? Petunjuk hidayah. So dihadirkan kepada apa? Al-Quranul Karim. Yang kedua apa tuan-tuan sekalian? Cahaya fizikal. Datang sama ada dalam bentuk bulan ataupun matahari, lampu-lampu, itulah cahaya fizikal. Yang ketiga apa? Dia kat salaf sikit tadi. Allah itu sendiri adalah cahaya. Tapi dalam hadis sebut cahaya Allah diperlihatkan melalui hijabnya. Tapi kalau dibuka hijab itu, apa berlaku pada makhluk-makhluk Allah? Hancur makhluk tersebut. Juga begitu berlaku dalam surah Al-A'raf. Anda tulis ayat ini supaya anda boleh dapatkan sandaran dia. Surah Al-A'raf ayat tekan tak tutup, astagfirullahalazim. Surah Al-A'raf ayat apa ni? 143. 143. Baik. Lalu saya ceritakan tadi juga kenapa Allah meletakkan perumpamaan kamishkat? Kenapa Allah mesti letakkan dalam bentuk macam satu mihrab ataupun satu architecture, arch, kan? Tuan-tuan sekalian, kalau anda buka bahasa Inggeris, benda tu yang macam mihrab tu dipanggil arch, A-R-C-H, arch. Dan benda tu dibuat oleh siapa? Arkitek, betul? So tuan-tuan sekalian, benda tu actually dengan boleh buat arch, dia boleh jadi seorang good architecture. Sebab arch ni adalah benda yang ada falsafah yang sangat besar dalam benda tu, pada pembinaan benda tu. Sebab bila anda nak buat satu lekukan kat dalam tu tanpa ada berlubang, sebab anda ada satu dinding. Kenapa dinding tanpa lubang? Sebab anda buat satu lekukan tanpa anda menembusi dinding tu. Faham tak? Kalau nak menembusi dinding, anda patut anda gerudi sampailah tembus dinding tu. Tapi untuk mengekalkan sisi ni, diameter dia sama licin, anda ingat benda tu senang nak buat? Sangat-sangat susah. Sebab itulah arch dia hasilkan juga perkataan architecture, datang daripada asul kalimah dia arch. Mana-mandai dia buat cerita. Kan? Wazan apa? Wazan fa'il. Contoh. Boleh faham tak? Arch. Seterusnya tuan-tuan sekalian, kenapa Allah letakkan dalam bentuk tu? Apa yang nak ditashbihkan pada mishkat tadi? Dada-dada orang yang beriman. Dalam bahasa Arab kita sebut sebagai sudur orang-orang yang beriman kepada Allah. So dalam mishkat tadi ada apa tuan-tuan sekalian? Allah kata al-misbah. Allah kata ada cahaya. Cahaya ni rujuk pada apa? Al-misbah ni? Iman manusia. Cahaya iman bagi seseorang manusia yang beriman kepada Allah. Al-misbah. Dan al-misbah tu kat dalam mana? Az-zujajah. Az-zujajah ni apa benda? Hati. Ataupun dalam bahasa perumpamaan disebut sebagai apa tadi? Kaca ataupun gelas. Kaca. Gelas tu. Dan kaca ni kenapa Allah kata mesti dekat dalam kaca? Tak, kaca tu apa? Qalb. Qalb ni apa benda falsafah yang ada dekat dalam kaca? Dia transparent. Dia dilihat, dia tak hipokrit. Seorang yang beriman memang sah jauh daripada sifat-sifat orang-orang munafik. Dia tak akan cakap bohong sebab dia tak berselindung dengan kata-kata dia. Dan apa lagi falsafah untuk kaca tadi? Dia fragile. So bila fragile kena buat apa? Kena jaga betul-betul. Jangan sampai berpecah dan berkecai. Sebab kalau dah berkecai, apa boleh buat teman sekalian? Boleh lagi nak sambung ke? Tak. Sebab itu teman sekalian, tahu tak ulama kata apa benda? Once bila mana hati mereka ni, orang-orang yang warak ni, dia kata macam dia telah bermaksiat pada Allah, bermakna dia telah pecahkan kaca tu. Sebab tu dia kata, ya Allah tolong hidupkan balik hati. Tapi dia kata benda tu dalam doa dia, gantikan aku dengan hati yang baru. Sebab kalau sambung barangkali crack tu still ada. Dan dia lagi fragile daripada sebelum ni. Betul? Dia lagi fragile daripada sebelum ni. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kaca ni juga dia boleh jadi tersangat keras dan dia boleh jadi tersangat fragile. Kalau dia punya density ataupun dia punya campuran kaca tu sikit, maka fragile. Tapi kalau dia terlampau banyak, teman sekalian, dia jadi tersangat keras. Sebab itu Allah bagi tahu juga dalam Quran, hati ni ada berapa jenis? 3. Tapi Allah buat perumpamaan dalam bentuk hijarah lah. Kan, ada masa dia terlampau keras, ada masa dia fragile pula, terentak sikit, pecah. Kan? So tak nak cerita benda tu. Baik, so anda faham kan falsafah kenapa Allah guna gelas. Lagi Allah cerita apa dekat dalam ni? Dalam ayat ni? Zaitun. Zaitun ni perumpamaan kepada apa? Al-Quran. Kenapa disebutkan sebagai Al-Quran? Sebab dia bercahaya walaupun tidak ada api. Dan kenapa Allah kata dia menyala dalam keadaan yudhi'u? Kenapa dia daw? Kenapa tidak yuniru ataupun yunawwara? Kenapa? Sebab dia membakar, dan bila kita bakar kita rasa apa? Sakit. Sakit ni apa benda yang kaitan dengan Quran sakit ni? Mau bukan mauzun, bukan pisang. Mau'izah.
Mau'izah ni apa? Satu kalam dan nasihat yang menusuk hati manusia. So bila dah sakit, relevan tak penawar? So barulah bertepatan ada syifaun. Lalu tuan-tuan sekalian, nurun ala nur. Bila berlaku nurun ala nur? Bila mana hati sudah ada iman, hati dalam hati ada iman, datanglah ayat Quran. Apa yang akan berlaku dekat dia? Pertemuan dua cahaya, nurun ala nur. So bila berlaku nurun ala nur, yahdillahu li nurihi may yasha. Tapi sebelum dapat hidayah kena lalu jalan apa dulu tadi? Ingat lagi tak? Bayinat itulah zaitun. So mesti ada zaitun dulu. Barulah datang nurun ala nur. Faham tak? Okey. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas. Begitulah Allah memberikan perumpamaan kepada manusia. Wallahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan setiap-tiap sesuatu. Mungkin pada hari ini tuan-puan sekalian, kita boleh katakan, kita boleh terjemahkan dan kita dapatkan apa maksud perumpamaan ini. Tapi Allah tutup ayat ini, wallahu bikulli syai'in alim. Allah kata, the all-knowing is only Allah Azza wa Jalla. Yang tahu hakikat sebenar maksud perumpamaan ini yang betul-betul benar dan sebenar-benarnya adalah Allah. Sebab itulah tadi saya latih diri saya tak sebut perkataan sebenarnya. Kalau anda perasan, I avoid that words. Sebab siapa yang layak guna perkataan sebenarnya pada hari ini? Siapa? Manusia boleh guna sebenarnya. Kuat manusia cakap sebenarnya. Tapi yang tahu sebenarnya cuma siapa sebenarnya? Sebenarnya lagi Allah Azza wa Jalla. Tak ada orang boleh tahu pasal yang sebenarnya, cuma Allah Azza wa Jalla. Sebab tu Allah kata, yahdillahu li nurihi may yasha. Allah yang berkehendakkan untuk orang tu dapat hidayah ataupun tidak. So tuan-puan sekalian, kalau kita nak, kita kena lalu jalan bayinat. Memang dia sakit, but dia barulah relevan datang syifa tu. InsyaAllah bila sembuh hati, kita akan tenang menghadapi dan kita membaca Al-Quran dengan hati yang telah dirawat oleh Allah Azza wa Jalla, insyaAllah. Ada soalan tak tuan-puan sekalian? Seminit lagi. Jam saya seminit lagi lah. Okay. Ada soalan? Kalau ada soalan. Okay. Maksudnya bukan saya jumpa tajalla tu maksudnya memperlihatkan wajahnya. Yang tajalla tu sebenarnya maksudnya apa? Sebab itulah saya sendiri pun tak berani nak komen tajalla in a very brief word yang betul-betul memaksudkan sebenar tajalla tu apa. Sebab tajalla is very rare words dalam bahasa Arab. Tajalli, tajalla sangat-sangat rare. Dan satu lagi, memang kita just faham tajalla ni adalah sedikit saja yang ditunjukkan Allah, bukan yang betul-betul. Sedikit saja. So tak kira wajah. Kalau kata wajah lah tafsirannya, maka tidak ditunjukkan sepenuhnya lagi Allah Azza wa Jalla. Bermaksud kita boleh berpegang, tajalla inilah satu benda yang diperlihatkan kepada makhluknya yang sedikit itu. Yang sedikit itu. Yang sedikit pun manusia, makhluk tak mampu nak tahan. Sebab itu Allah kata, tengok gunung tu. Kalau gunung boleh tahan, kau boleh, insyaAllah. Tapi gunung perlihatkan sikit je, hancur. Dan Musa yang tengok gunung tu, pengsan. So ini juga alamat kepada kita, jangan terlampau berlebih mengkaji zat Allah. Apa yang Allah tunjukkan, kaji benda yang Allah tunjukkan terlebih dahulu. Ini tidak gairah mencari benda-benda yang tak confirm akan jumpa, tapi apa yang telah Allah perlihatkan, tu tak kerja-kaji. Tu parok tu. Hak langit, bumi tak terkaji habis lagi tuan-tuan sekalian, tiba-tiba kita nak kaji benda yang tak nampak, yang ghaibiat. Memang susah. Tu yang susah tu, jadi pening. Akhirnya jumpa teori macam-macam. Kan? Wallah. Tapi bukanlah kata mensekat kajian, tetapi apa yang sedia ada pun kajilah dulu. Benda tu pun tidak menyeluruh lagi kajian-kajiannya. Kaji benda-benda yang terlihat, bukan benda-benda yang ghaibiat yang tak tahu apa kesudahannya. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Okey. Ada lagi? Okey, tak ada tuan-tuan sekalian. Wallahu ta'ala alam, saya sekadar menjalankan tanggungjawab, iaitulah Tamar, program Tamar masih lagi dibuka pendaftaran. Tadabbur Al-Quran menjelang Ramadan. Kita akan jalankan pada 27 dan 28 April ni. Kalau siapa yang daftar siri 1, masa tu dia daftar siri 1 je. Dia kata macam, siri 2 ni tak tahu free. Dia kata free dah bulan ni. So, anda just add up RM80 sahaja. Sebelum ni anda bayar RM120 kan? Tambah 80 untuk dapat melayakkan dapat join siri 2. Ada pun orang yang tak sempat join siri 1 tapi nak join siri 2, anda boleh bayar dengan harga RM120. So boleh join siri 2. Dan berkebetulan tuan-tuan sekalian sangat dekat dengan kita kali ini. Sebelum ni UAE Gombak.
Sekarang tukar di UPM Serdang. So you are almost welcome. Kalau berminat boleh daftar lah, insya-Allah. Boleh kita tengok je dekat page TC, insya-Allah ada iklan untuk pendaftaran tamar tu sendiri, insya-Allah. Boleh semua Saya jemput semua sekali. Kalau ada kelapangan dan ada rezeki lebih lah, insya-Allah. Okay. Kalau anda student yang macam tak mampu sangat, you can ask for scholarship daripada kita orang. Cewa scholarship tu maksudnya mungkin kita boleh pertimbangkan untuk bagi inilah potongan ke ataupun cari sponsor untuk anda, tapi dengan syarat anda betul-betul berminat dan ada syarat yang anda kena penuhi. Syaratnya adalah anda kena buat nota ke sebagai contoh. Tak naklah kita hantar kosong lepas tu anda tidur kat dalam tu sebab sejuk. Dekat bilik anda tak ada aircon, anda datang dewan tu anda nak pergi aircon je. Sebab dapat tidur yang paling nyenyak dekat dunia ni. Okey, Allah alam. Boleh insya-Allah saya jemput ke sana. Okey, aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Terima kasih tuan-tuan sekalian. Jemput tengok TV Hijrah pada esok pagi. Saya bincang surah Al-Insan. Okey. Surah Al-Insan. Berkebetulan esok hari Jumaat, anda boleh lepas dengar imam baca Al-Insan. So boleh dengar lepas tu 7 pagi surah Al-Insan, insya-Allah. Okey. Assalamualaikum, tasbih kafarah, suratul asr.